Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, cikgu nak kongsikan cara menjawab set 2 matematik tahun 4 yang cikgu baru bagi baru-baru ni. Okey, baiklah, kita nak mulakan bahagian A. Okey, bahagian A. Okey, sebelum tu kita baca soalan. Okey, tuliskan nombor 5 digit terkecil daripada semua kad angka yang diberi. Bila dia kata 5 digit terkecil, maksudnya kita kena tengok nombor yang paling kecil. Okey, kita tengok nombor yang paling kecil, kita susun dahulu supaya kita tak ada buat silap. Okey, baiklah, kalau kita tengok dekat nombor ni, okey, kita akan susun daripada kecil sampailah besar. Okey. Walaupun sifar ni tak ada nilai, tapi kita masukkan dia juga sebagai dia. Okay, ini nombor 1 paling kecil, 2. Okay, ini yang ketiga, keempat dan kelima. Okay, so kita susun dah. Walaupun sifar ni tak ada nilai, okay, tapi walaupun dia nombor 1, tapi kita kena pastikan sifar ni tak boleh ada di depan nombor sebab dia tak ada nilai. Okay, so kita boleh diletak dia selepas nombor lain. Okey, kalau ada sifar letak selepas nombor lain. So maksudnya kita akan letak yang paling kecil kat sini 2 lah. Okey, so jawapannya kita ikut balik urutan 2, kemudian kita masukkan sifar. Next 3. Kita susun next 5 dan 8. Okey? Okey, itu dapat jawapannya. Okey, seterusnya nombor 2, tukarkan 87% ke 87% kepada peratus. Ini soalan ni senang sangat. Bila 87% ni kita tukarkan dia saja. So peratus ni maksudnya ini per 100. Okey. So kita tulis saja 87%. Okey. Okey, so yang ini kita tolak, buat bentuk lazim di bawahnya. 30,948 tolak 2,413. Okey, buat bentuk lazim macam biasa. Kemudian awak kira dan awak akan dapat jawapan 8 tolak 3 berapa? 5. 4 tolak 1 3. 9 tolak 4 5. Okey, ini boleh tak? Kalau tak boleh, kita letakkan 1 di sebelah dan sebelahnya kita kurangkan. 10 tolak 2, 8 dan 2. Kemudian garis. Kemudian tulis dekat bentuk ayat matematik. Okey, kita dapat jawapan 2 markah. Okey, next. Nombor 4. 1/2 tambah 2 1/4. Okey, bila dapat soalan macam ni, kita tengok pecahan ni dengan ni tak sama kan? So kita pastikan ini kita kena tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Macam mana nak tukar pada pecahan tak wajar? Okey, kita kena darab 4 darab 2 dan hasilnya tambah. Okay, so kita buat semula 1/2 tambah 4 darab 2 8. 8 tambah 1 9. So jadi 9/4. Okay, untuk operasi tambah ataupun tolak, kita kena pastikan yang bawah ni adalah sama, baru kita boleh tambah. Okay, bawah ni kena pastikan sama. Macam mana cikgu ajar? Kita lihat nombor yang paling besar. Okay, nombor apa besar? Nombor 4. Okay, so dalam sifir 2 ni, ada tak 4? Ada. 2 darab 2 4. Bila bawah darab 2, atas pun kena ikut bawah. Okay, dah selesai. Dah sama belum? So sama dengan bawahnya adalah dah sama dah. 2 darab 2 4. Ni dah 4. So kita ambil 1 darab 2 2 tambah 9. Jadi berapa? 11/4. Okay, 11/4 ni adalah pecahan tak wajar. So kita jadikan dia nombor bercampur. Macam mana nak cari nombor bercampur? Okay, kat sini ada ruang kosong. Kita buatlah bahagi 4, 11 bahagi 4. Kalau tak ingat, buat je sifir dekat tepi ni. 4. 1 darab 4. 2 darab 4. Berapa? 28. Sekejap Okay, kita nak cari 11 ataupun dekat. 3 12. 4
16. 5. Okey, dah lebih kan? So dah lebih. Tengok dah lebih dah. Sampai situ je kita buat. So 4 darab berapa kita tengok paling dekat? 4 darab 28. Okey, tolak. 11 tolak 8 dapat berapa? 3. So kita baca dari atas. Pembawahnya tetap sama, tak boleh ubah. So kita baca dari atas dengan 2, 3/4. Okey, so ini jawapan dia. Next, kita pergi soalan 5. Soalan 5, darab perpuluhan. Awak darab je macam biasa. Buat bentuk lazim. 3. Okay. Awak angkat je perpuluhan tu, tak nampak pun tak apa. Darab 6. So kita buat macam mana cikgu ajar. Okay, tak apa. Perpuluhan tu kita buat tak nampak je dulu. Sifir 6. Tak ingat, buat je kat tepi ni. Tak ada masalah pun nak conteng kertas ni. Okay. So sifir 6. Kita cari 9. Paling besar adalah nombor 9. 1 darab 6. Okay. Kita buat sampai kita jumpa ni. Okay. 2, 12, 3, 18, 4, 24, 5, 30, 6, 36, 7, 42, 8, 48, 9. 9 berapa? 54. Dah jumpa kan? 9. So 9 darab 6, 54. Okey. Sifar darab 6, sifar lah. 1 darab 6, 6. 3 darab 6. Berapa? 18. Okey, kita tambah. Ini 4, ni 5, ini 6, ni 8, ni 1. Okey, tadi berapa titik perpuluhannya? Okey, 1, 2, 3. Okey, so bawah pun buat sama. 1, 2, 3. So jawapannya apa? 18.654. Okey, itu jawapannya. Next, nombor 6. 1/2 daripada 20. Okey, kita tengok perkataan ni. Daripada ni kita maksudnya darab. So kita tulis. Yang ini kita kena buat apa? Tukar kepada pecahan tak wajar. Ini darab, ini tambah. 2 darab 1, 2. Tambah 1, 3. So dia jadi 3/2 darab 20. Okey. Kita tengok dulu pecahan pertama ni. Boleh tak kita mansuh? Okey, dalam sifir 2 ni ada 3 tak? Tak boleh, tak ada kan? Ingat, apa-apa kita mesti mula dengan sifir 2. Okey, mula dengan sifir 2. Okey, tak boleh. Lagipun ini satu ganjil, satu genap. Bila tak boleh, kita kena bahagi dengan sebelah dia pula. So, tak nak dah dengan dia, kita pergi dengan dia ni pula. Okey, kita boleh buat. Dalam sifir 2 ni, ada tak 20? So, kita boleh bahagi terus kat sini. 20. 2 darab 1, 2. Okay, ni sifar tak ada. Terus tak ada sifar. Tak payah bahagilah. Kalau boleh mansuh, kita boleh buat je kat sini. 2, 1. Ini 1. Oh, tak ada sifar. So, yang tinggal sekarang, 3 darab 10. Jawapannya 30. Okay. Okay, next. Nombor 7. Okay, ini adalah tolak. Okay, so buatlah bentuk lazim macam biasa. RM jangan lupa 29. Awak boleh buat besar-besar sikit, supaya nampak. Tolak RM 11,769. So buatlah bentuk lazim macam biasa. Okay, kita tengok mana kita tak boleh tolak. Yang kecil kat atas kita letak apa? 1. So kita letak sini, tak boleh, atas kecil. Ni 3 pun kecil. Ada lagi? Dah habis. So bila dah sudah, kita dah letak 1. Sebelah nombor kita letak 1, kita kena kurangkan. Ini kita ambil kat sini jadi 8. Okey, selesai. So 16 tolak 9. 6 tolak 6 sifar. 13 tolak 7 6. 8 tolak 1
7. Sini jadi 1. RM jangan lupa turunkan sikit, dapat jawapan. Okay, RM 17,607. Dapat 2 markah. Okay, next. Nombor 8. Okay, nombor 8 dia kata 5 minggu berapa hari. Okay, so ini kita masukkan formula apa? Ingat balik, tulis 1 minggu sama dengan 7 hari. So, minggu pergi hari atas, hari pergi minggu bawah. So, atas darab, ini bahagi. Sekarang kita nak buat minggu ke hari, maksudnya darab. Jadi, 5 darab 7. Dapat berapa? 5 darab 7 hari. Sama dengan, tak ingat sifir. Boleh je buat kat sini sifir 5 lah, senang sebab 5 kan. Okay, buat sifir 5. Buat sifir kat tepi ni. So, 5 darab 7 dapat 35 hari. Jangan lupa. Okay. Selesai. 9. 18 cm 7 mm darab 5. Okay. So, sekarang kita nak buat mm darab. Cikgu dah kata bila ada darab unit, kita buat bentuk T. Supaya awak tak salah masukkan rumah dia nanti. Okay, buat bentuk T. So, sini cm, sini mm. 1 cm berapa mm? 10 mm. So, kita masukkanlah 18 dengan 7 darab 5. Buat je kotak. Awak nak buat kotak je biasa pun boleh. Ataupun buat darab saja. Okey. 7 darab 5. Tadi kita dah buat sifir 5 kan kat sini. So, awak boleh rujuk saja sifir yang awak buat. Tak perlu buat banyak kali kan. Okey. 7 darab 5 berapa? 35. Ingat, masukkan rumah dia je. Jangan pergi sebelah. Okey. Okey. Kemudian 8 darab 5. 40. 1 darab 5. 5 tambah 4 jadi 9. Okey, kita tengok kat sini 10. Maksudnya rumah MM tak boleh lebih dari 10. Okey, so ini adalah puluh. Jadi kita tengok kat mana rumah puluh kat sini. Okey, 3 kan? So kita bulatkan 3. 3 bawa sini jadi tambah. Okey, kita tambah. Ini tinggal 5 saja. Ni dah tak ada. Okey, so jadi 3, 9. So jawapannya ini cm dan mm. Tulis kat sini 93 cm 5 mm. Dah. Okay, next. Nombor 10. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okay, apa soalannya? Ingat baca titik demi titik. Ini titik pertama. Hitung perimeter dalam cm. Okey, hitung perimeter dalam cm segitiga itu. Okey, apa maksud perimeter? Kita kira tambah keliling dia. Sisi luar. So, kita tambah sajalah. Perimeter sama dengan, kita buat dari persepit 1. Okey, 5 cm. 2 tambah 4 cm. 3 tambah 3 cm. So, awak tambahlah semua. 5 tambah 4. Kalau tak tahu, boleh buat bentuk lazim kat tepi ni. Okey? Tambah je semua. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. So, dapat 12 cm. Jangan tinggal. So, dapat jawapan. Okay, next. Nombor 11. Jisim 9 kotak susu tepung yang sama ialah 22,500. So, maksudnya 9 kotak sama dengan 22 kilogram dan 500 gram. Hitung jisim dalam kilogram 5 kotak susu tepung. So, kita buat dulu persamaan dia. Ingat, kalau dapat macam ni, kita buat persamaan. Okey? Faham? Berapa kotak ni? 9 kotak. So, kita tulis persamaan ni. 9 kotak sama dengan 22 kilo. Tulis 9 kotak sama dengan 22
kilogram 500 gram. So ingat, dia nak 5 kotak. Bila dapat soalan macam ni, awak cari dulu untuk 1 kotak. So kita cari 1 kotak sama dengan, macam mana nak cari untuk 1? Bahagilah. $22 kilo 500 gram. Okey. Bahagi dengan 9. Okey, dah. So, kita bahagi macam biasa. Kalau untuk lebih mudah, awak nak bahagi nombor bulat ni, ini ini ada 2 unit kan. Kalau tidak, awak tukar dulu semua ni kepada gram. Okey. So, gram. Kita dah belajar 1 kilo sama dengan 1000 gram. Okey. So, sini 22,000. Jadilah 22,000 gram. Yang ini 500. So, jadilah 22,500. Jadi, 22,500 gram bahagi 9. Okay, buat bentuk lazim. Rumah pertama 22. Okey, buatlah sifir 9. 1 9, 2 18, 3 27. Dah lebih kan? So darab 2 18. Okey, 12 tolak 8. Okey, kita garis ni. 12 tolak 8 berapa? 4. 4 naik atas. Nombor seterusnya nombor 5. 9 darab berapa? 45. 9 darab. Buat lagi, teruskan. 5, 45. Dah, selesai ada. So, ada 2 lagi 2 sifar. Kita masukkan saja. So, maksudnya awak dapat 2,500 gram. Kan? So, jawapannya dia nak, kalau macam ni, dia tak bagi tahu. Nampak dia kata kilogram dan gram. So, maksud orang tukar. Kalau unit ni 2,000 kan. So, mana rumah ribu, kita just tukar. Ini rumah ribu. So, tukar saja. 2 kilo 500 gram. Okay. Tapi sebelum tu, kita nak darab dulu dengan 5. Okay. Kita darab 5 dulu. Okay. So, bila untuk 5 kotak sama dengan 2,500 gram darab 5. So, darablah dengan 5. Buat je macam biasa. Ni sifar 5 darab 5 25, 2 darab 5 10. Sifar 5 2 1. So kita dapat 12,500. Okey, kat sini mana rumah ribunya start daripada 2. So dapatlah sama dengan 5 kotak ni sama dengan 12 kilo 500 gram. Okay. Okay, next. Jadual menunjukkan bilangan cempedak yang dijual oleh oleh Rosli bagi 2 hari. Okey, maksudnya ini dijual bagi 2 hari, iaitu Selasa, Sabtu dan Ahad. Okey, seterusnya, titik seterusnya. Rosli mempunyai 2,950 biji cempedak untuk dijual. Okey, maksudnya dia ada banyak ni lagi untuk dijual. Kemudian hitung bilangan cempedak yang masih ada. Apa kita perlu buat macam ni? Kita tambah dulu 2 ni. Tambah dulu yang dia dah jual. Okey, dapat berapa? 8, 9, 2, 2. Okey, kemudian kita ambil yang dia ada lagi, yang dia dah jual ni lagi untuk dijual. Kita tolak dengan yang bawah. 29,
50 tolak. Ambil ni 2298. Mana kecil letak dulu satu dah. Dan jadi 14, ni jadi 8. 10 tolak 8, 2. 14 tolak 9, 5. 8 tolak 2, 6. So jawapannya 652 yang tinggal. Okey? Next, nombor 13. Ini adalah carta palang. Okey, carta palang ni kita tengok. Kita baca dulu yang pertama. Carta palang menunjukkan bilangan murid 4 Dahlia mengikut bangsa yang tidak lengkap. Okey, yang tak lengkap maksudnya yang mana tak ada India. Okey. Bilangan murid tahun 4 Dahlia ialah 35 orang. Garis yang mana awak nampak nombor, awak garis. Hitung bilangan murid yang berbangsa India. India tak ada. Okey, bila dapat soalan macam ni, carta palang ni, awak tulis dulu nilainya. Melayu ada berapa? 10. Tulis kat atas. Cina 6. Lain-lain ni 5. Okey, so apa kita perlu buat? Kita nak cari India ni. Okey, kita tambah dulu semua ni. Tambah 10 tambah 6 tambah 5. Dapat berapa? 2 tambah 6 dapat 5. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 5, 21 orang. Betul tak? Okey, kemudian dah dapat, kita nak cari India. India sama dengan tolaklah jumlah semua murid. Tolak jumlah yang 3 tadi. 4. 3 tolak 2, 1. So India sama dengan 14 orang. Okey, awak tulis orang, tak tulis. Okey, next. Okey, ini adalah bahagian B. Okey, bahagian B. Nombor 14. Ada 24 markah. Okey, kita teruskan. Rajah menunjukkan sebahagian daripada resepi donat. Resepi donat. Okey. Ini tepung gandum 1 kilo, gula halus 600 gram kurang daripada jisim tepung gandum. Maksudnya nilai ni tak lengkap. So susu tepung 250 gram. Kemudian dia kata, hitung jumlah jisim dalam gram semua bahan itu. Maksudnya dia nak semua bahan ni, dia suruh kira dan unitnya dalam gram. Apa kita perlu buat? So nilai ni kita tak tahu. Apa maksud ni? 600 gram kurang daripada maksudnya tolak. Buat macam tu. Tolak apa? Jisim tepung. Jisim tepung ni 1 kilo. Okey, bila awak tengok kat sini unitnya tak sama kan? Ni kilo dengan gram. So kita tak boleh nak tolak. Kita kena samakan. So kita masukkan unit je. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kita tukarkan. Maksudnya kat sini sama dengan 1 kilo ni sama dengan 1000 gram tepung. Dia kata kurang. Jadi kita cari dulu gula. Gula sama dengan 1000 gram tolak 600 gram. Okey, dapat berapa? 10 tolak 6, 4. So gula sama dengan 400 gram. Kemudian dia cakap hitung jumlah jisim dalam gram. Maksudnya kita kena tambah sini. Sini dah tak ada. Sini dah jadi 400. So kita tambahlah semua. Okey, tambah 1000 gram tambah 400 gram. Jadi berapa? 1400 gram. Tambah lagi 250 gram. Gram di 1650 gram. So dia nak jawapan dalam gram dan inilah jawapan dia. Okey, next nombor 14B. Rajah menunjukkan 3 biji donat berperisa coklat. Okay, maksudnya 3 biji coklat dan 1 biji strawberry di dalam sebuah kotak. Kita tengok. Soalannya, nampak ni nampak coklat ada 3, 1 strawberry.
Nyatakan nisbah bilangan donat perisa strawberry kepada bilangan donat perisa coklat. Tadi kita tahu coklat sama dengan berapa? Berapa tadi? 3. Tulis kat sini. Strawberry 1. So dia nak nisbah siapa? Strawberry kepada coklat. So kita buatlah strawberry tadi berapa? 1. 1 kepada ni macam ni dan 3. So inilah jawapannya. Okey. Awak tulis ni dulu dekat sini, baru awak nampak nanti. Kemudian dia kata hitung isi padu dalam sentimeter padu kotak itu. Apa formula isi padu? Okey, so tulislah tulis formula. Isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Tulis formula ni dulu. Okey. Kemudian baru kita ambil panjangnya yang mana? Ni 30 cm. Tulis 30 cm darab lebar dia yang tepi sengit ni. Dan tingginya 5 cm. Okey, kita darab 2 ni dulu. 30 darab 10. Ingat, ada 2 sifar kan? So, dilah 300 cm darab, awak boleh buat kat sini pun boleh. 300 darab 5, tak tahu buat 300 darab 5. kosong 3 darab 5, 15. So, dapatlah 1000. Ini kalau awak tak tulis pun tak apa. Awak tulis kat atas ni pun cikgu dah faham. Cikgu dah boleh bagi markah. Tulis kat atas ni pun okey. 1500 cm. 3 ada 3 cm. Tulis 3 kali. Okey, so tu jawapan dia. Next. C. Rajah menunjukkan jisim 4 kotak donat yang sama jisimnya. Okey, maksudnya 4 kotak ni, ini persamaan dia. So, dia nak apa? Hitung jisim dalam gram 5 kotak donat. Kita kena buat yang macam tadi kita buat yang coklat tu. Okey, kita cari dulu. Okey, 4 kotak. So, kita buatlah persamaan dia. 4 kotak sama dengan 1 kilogram 600 gram. Okey, dia nak 5 kotak kan? Cikgu dah kata bila dapat macam ni, kita cari dulu untuk 1 kotak. 1 kotak sama dengan 1 kilo 600 gram bahagi 4. Okey, so cikgu kata apa? Nak bagi mudah, kita tukar kepada gram. Okey, 1 kilo sama dengan 1000. So, 1000 tambah dengan 600, dia jadilah 1600 gram bahagi 4. Awak boleh buat sifir 4. Rumah pertamanya 16. 4 darab berapa? Buat sifir 4. 4 darab 4, 16. So, ni ada 2 sifar, tak payah masukkan. Terus tulis 400. So, sama dengan 400 gram. Okey. Dah dapat 1 kotak 400 gram. Kemudian dia nak berapa kotak? 5 kotak. Darablah dengan 5. 400 darab 5. Tadi kita dah buat sifir. So 400 darab 5 jadi berapa? Berapa? 4 darab 5, 20. So jadi berapa gram? 4 darab 5, 20. Cikgu tulis sini nanti awak tulis kat tepi ni. 20. Ada berapa sifar? Ada 2. So, dapatlah 2000 gram. Next. Rajah menunjukkan tarikh luput pada tertera pada donat tersebut. Okey. Tarikh luput. Okey. So, kita tengok dia cakap baik sebelum 10 Januari. Best before. Okay. Sebagai pengguna yang bijak, mengapakah anda perlu melihat tarikh luput sebelum membeli? Ini untuk jawapan yang logik
cikgu boleh terima. Okey. Kenapa kita perlu tengok tarikh luput dekat sesuatu produk yang kita beli? Makanan ke terutamanya lah kan. So kenapa? Sebab kita untuk mengetahui tarikh akhir produk itu selamat untuk dimakan. Maksudnya kita buatlah mengetahui, ini jawapan yang logik, cikgu akan terima. Okey. Sebab dia open ni. Akhir produk itu selamat untuk macam ni. Dia beli apa? Donat. Maksudnya untuk donat kan boleh dimakan. Okey, dah dapat satu markah. Okay, next, nombor 14D. Rajah menunjukkan harga susu di 3 buah kedai. Okey, kedai A, kedai B, kedai C. Kedai A ada 3 kotak, harganya ini. 2 kotak ini kedai B. Kedai C 4 kotak ini. So, apa dia cakap? Ani hendak membeli 12 kotak susu. Kedai mana yang akan dipilih? Maksudnya dia mesti akan pilih kedai yang murah. Okey, kita tengok kat sini. 3 sama dengan RM RM15.60. Kalau 2 kotak sama dengan RM RM10.20. Kalau 4 kotak RM RM20. Okey, faham? So maksudnya kat sini kita kena cari dululah untuk satu kotak. Kita nak tahu dia murah ke mahal. Maksudnya awak kena bahagilah RM15.60 ni bahagi dengan 3. Okey. Dan awak akan dapat satu kotak harganya RM5.20. Ni awak bahagi macam biasa cikgu tak tunjuk. Okey, so yang ni RM10.20, awak bahagi dengan 2. Nanti awak akan dapat RM5.10. So ini pula RM20 bahagi dengan 4, awak akan dapat RM5. So kat sini kita tengok yang mana paling murah untuk satu kotak. Sebab dia nak beli 12 kotak. Yang mana? Yang C lah kan, yang ni. So maksudnya ini adalah kedai C. So awak jawablah kedai C kerana lebih murah berbanding kotak yang lain. Beri alasan. Okay. So yang ini kita pilih kedai C. Kedai C kerana lebih murah. Okay. Nombor 15 A. Rajah menunjukkan harga sebuah basikal yang dibeli oleh Zaki. Rajah menunjukkan harga sebuah basikal yang dibeli oleh Zaki. Okey, ni harga basikal yang dibeli oleh Zaki. Berapa harganya? RM2,630. Pembayaran dibuat selama 4 kali. Maksudnya 4 kali dia bayar harga sebuah basikal ni. Berapakah jumlah yang dibayar? Okey, ini kita keluarkan persamaan macam tadi. Maksudnya 1 sama dengan RM2,630. Tapi dia nak bayar 4 kali. Dia nak bayar 4 kali bayar. Kita nak tengok 1 berapa. Okay. So kita bahagilah. Kan? Bahagi dengan 4. So awak bahagi macam biasa. Okay, awak buat bahagi kat sini macam biasa. 4 26 RM. 4 darab berapa? 4 darab 6 24. Okey, 10. 1 naik, ni 3. 4 darab berapa? 6 tolak 4 2 23. 5 20 3. Bila dah ni, okey, kita naik 30. 4 darab berapa? 4 darab 7 28. 2 baki. So bila ada baki macam ni, cikgu dah kata kita letak titik perpuluhan. Dan kita naikkan ni, baru kita letak sifar. 4 darab 5 20. So dah dapat. Ni 50 sen lah. So untuk satu basikal, untuk satu kali dia bayar, setiap kali dia bayar, dia akan bayar RM657.50. Okey. Nombor 2. Zaki membeli basikal menggunakan transaksi dalam talian. Apakah jenis instrumen pembayaran? Okey, ni jenis instrumen. Dia guna transaksi dalam talian. So, apa yang dia gunakan? Dia gunakan perbankan on internet.
internet. Next. Jadual menunjukkan koordinat rumah Zaki dan taman rekreasi. Okey, ni rumah Zaki, ni taman rekreasi. Okey, nyatakan koordinat Zaki. So ingat, kalau nak nyatakan koordinat, caranya kena letak kurung dan juga koma. Dan kita kena baca X dulu baru Y, macam kita baca ABC. So kita tengok rumah Zaki, macam tu buat. Okey, so ni apa? 2, sini 6. So jawapannya 26, kurungkan. Zaki mula mengayuh basikal daripada jam 8.35 ke taman rekreasi. Okey, itu yang pertama. Dia tiba di taman rekreasi itu pada jam 10.10. Hitung tempoh perjalanan. So bila kita nak cari tempoh, kita kena tolaklah masa akhir, tolak masa awal. So kita buat bentuk T. Ini jam, ini minit. Okay, 1 jam 60 minit. So kita tolak masa akhir dia 10. Tolak masa awal. So boleh tak tolak 10 tolak 35? Tak boleh. Bila tak boleh, kita kena pinjam 1 jam. Bila pinjam 1 jam, sini dah jadi 9 jam. Dan sini 1 jam dia bawa ke sini jadi 60 minit. Kita kena tambah. Jadi 10 tambah 60 dapat 70. 70 tolak 35. Okay, ni tinggal 6. 10 tolak 5, 6 tolak 35. Betul tak? Okay, so dapat 30. 35 je. Sini tinggal 9 tolak 8, 1. So jawapannya tak lebih ni 60. So jawapannya 1 jam 35 minit. Okey. Dan 15C. Rajah menunjukkan jarak antara rumah Zaki, sekolah dan perpustakaan. Okey, ni rumah Zaki, sekolah dan perpustakaan. Jarak dari sekolah ke perpustakaan adalah 2 kali jarak dari rumah Zaki ke sekolah. So buat kat sini. Maksudnya 2 kali rumah Zaki ke sekolah. 2 km 450 meter. Okey. So dia tanya, berapakah jarak sehala dalam km dan m dari rumah Zaki ke perpustakaan? Maksudnya lepas tu dia suruh cari dari rumah dia nak pergi perpustakaan berapa jarak sehala. Maksudnya pergi saja. So kita kena cari dululah sekolah pergi perpustakaan. Okey, yang ni dulu. Sekolah pergi perpustakaan. 2 km 450 meter darab 2. So awak darab macam biasa. Kat sini nanti awak darab macam biasa. Cikgu tak nak tunjuk yang itu. Awak boleh darab. Dan awak akan dapat 450. Dapat berapa? Awak akan dapat 4. Ni 22 km Tengok 2 kita darab sini. Dua dengan 450 darab 2. Okey. So 2 5 10 9. Ni kosong. 2 darab 2 4. So kita dapat 4 km lah kat sini. 4 km 900 meter. Kemudian dia nak tanya dari sekolah pergi rumah dia pergi perpustakaan, awak tambah je lah. Awak tambah dengan 2 dengan 450. 9 tambah 4 13. Ni 6. So yang mana rumah ribu lebih kan? 1 potong bawa sini. 7 km 350 meter. Okay. Okay, next. 15D. Rajah menunjukkan isi padu sebotol air. Maksudnya ni untuk 1 botol.
Nyatakan isi padu dalam milimeter air di dalam botol itu. Okey, kita dah tahu. 1 liter sama dengan 1000 ml. So, maksudnya 2 liter darab 1000 sama dengan 2000 ml. Okey, selesai. Next. Dia kata Zaki telah minum 1/4 daripada air dalam botol. So, kita buat persamaan. Daripada maksudnya darab air dalam botol berapa? 2 ml kan dia nak. So, 2000. Okey, darab sajalah. 1/4 darab 2000 ml. Okey. So, ini tak, kita tengok ni dulu. Tak boleh. Kita bahagi dengan ni. So, 2000 bahagi dengan 4. Rumah pertamanya 4 darab 5, 20. So, dapatlah 500 ml. Okey. Okey, selesai. Dah habis. Itu saja. Cikgu harap awak dapat menjawab dengan baik. Okey. Jumpa lagi. Bye.